Muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, moga-moga kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Syukur pada Allah. Terlebih dahulu saya mulai dengan ucapan tahmid. Alhamdulillah, kerana pada pagi ini merupakan pertemuan kita kali yang ke-12. Kali yang ke-12 dalam siri kuliah pengajian berkitab kita, Kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Kita nak mengenali apa itu dosa-dosa besar, yang mana kita mulakan pengajian kitab kita ini tepatnya pada hari Rabu 11 Oktober 2023, dan hari ini hari Rabu 10 Januari 2024, lebih kurang 3 bulan dah. Syukur pada Allah, 3 bulan kita telah berjaya adakan 12 kali pertemuan. Saya ingat 2 kali je tak sempat buat kuliah. Yang pertamanya masa tu balik kampung lah, dan yang keduanya elektrik tak ada pada minggu lepas, tiba-tiba tak ada. InsyaAllah pada pagi ini kita akan masuk pertemuan yang ke-12, dosa besar yang ke-16 daripada kitab kita. Bagi jemaah yang ada kitab, kita buka pada muka surat yang ke-83, iaitu pada bab kesaksian palsu. Kesaksian palsu. Dia kalau dia memberi penyaksian tu, dia memberi penyaksian yang tipu ataupun penyaksian yang palsu. Dalam bahasa Arab disebut sebagai syahadatuz zur, memberi penyaksian palsu. Tak kira lah penyaksian palsu diberikan di mahkamah ke, ataupun penyaksian palsu dalam bab muamalat ke, dalam bab hutang ke, wasiat ke, nikah ke. Memberi penyaksian tu penyaksian yang palsu, maka ia termasuk daripada dosa besar. Kita tengok dalil-dalilnya. Kemudian insyaAllah pada pagi ni kita boleh ambil 2 lah dosa besar untuk kita baca, kerana dosa besar yang ke-16 ni tidaklah terlalu panjang. Kesaksian palsu, firman Allah Ta'ala. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina la yashhaduna az-zur. Surah Al-Furqan ayat yang ke-72. Mereka iaitu orang yang diredai ialah orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Allah sebut, siapakah golongan yang diredai oleh Allah? Salah satu ciri orang yang Allah redha adalah orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Maknanya macam mana? Kita ni selalu minta dengan Allah, apa dia? Antara kita minta, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Kita minta redha dulu, baru kita minta syurga. Ya Allah, berikanlah kepada kami redha engkau dan syurga engkau. Maknanya, nak mendapatkan syurga Allah, mestilah mendapat redha Allah. Nak mendapat redha Allah, Allah katakan, walladzina la yashhaduna az-zur. Orang yang diredai Allah itu adalah orang yang tidak memberikan, apa dia? Kesaksian palsu. Betulkah awak melihat peristiwa itu? Tanya hakim di mahkamah. Betulkah awak melihat kejadian kemalangan itu? Betul, kata dia. Betul Pak Hakim. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Padahal dia tidak lihat pun. Itu kesaksian palsu. Hakim menjatuhkan hukum berdasarkan saksi yang dipanggil. Sedangkan saksi yang bersumpah atas nama Allah, wallahi watallahi wabillahi, telah memberikan kesaksian palsu. Dosa besar orang tersebut. Sebab apa? Dengan kesaksian palsu itu telah menyebabkan seseorang dizalimi. Dia dizalimi. Dengan saksi dia dizalimi.
Itu sebablah Allah kata orang yang diredai Allah adalah orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Walladzina la yashhaduna zur. Kemudian, itu dalil daripada Quran. Dalil daripada hadis, kita tengok dalam kitab kita tu muka surat 83. Ada jemaah yang tanya, Ustaz nak dapatkan buku ni daripada mana? Boleh dapatkan di Shopee. Nama kitabnya Kitab Dosa-Dosa Besar oleh Imam Az-Zahabi. Dia ceritakan tentang 76 dosa besar dalam Quran dan dalam hadis. Para jemaah yang belum ada kitab boleh beli di Shopee lah, insya-Allah. Dalil daripada hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalat syahadatu zur bil isyraqi billah. Riwayat Abu Daud. Orang yang memberikan kesaksian palsu menyamai syirik kepada Allah. Menyamai syirik kepada Allah ni dalam maksud dia sama-sama dosa besar. Nak ceritakan besarnya kesan orang yang memberikan kesaksian palsu ni sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gandingkan kesaksian palsu dengan dosa besar. Dengan apa ni? Dengan syirik kepada Allah dalam bab dosa besar. Maknanya sama taraf. Besar dosa besar ni sehingga kan syirik dengan memberi kesaksian palsu dia berada di level yang sama. Rasulullah sebut saksi palsu menyamai syirik kepada Allah dalam bab dosa besar tadi. Sebab apa? Sebab orang yang memberikan penyaksian palsu, tak kira lah sama ada di mahkamah ke, kita bagi contoh tadi kan, ataupun dalam bab hutang piutang ke, dia kata arwah ayah awak ni ada hutang dengan saya, kata dia. Bila seorang meninggal, datanglah seorang lelaki ke perempuan ke bagi tahu kepada waris, ayah awak ni dulu dia ada hutang dengan saya. Dia pun berpakatlah dengan 2-3 orang untuk menjadi saksi, sedangkan saksi tu saksi palsu. Mana saksi dia? Ini saksi dia, 2-3 orang dia bawa. Padahal dia dah berpakat dah, sebab dia nak dapatkan keuntungan yang sikit. Saksi ni sanggup menipu. Saksi ni kata macam Nabi, ya betul, arwah ayah awak tu dulu ketika dia hidup, dia pernah pinjam duit dengan si fulan, nilainya 100,000, 200,000, saya yang menjadi saksi. Padahal benda tu tak berlaku. Banyak tak demikian? Banyak. Lebih-lebih lagi dalam bab nak menuntut hutang. Ada sanggup memberikan penyaksian palsu. Ini termasuk daripada dosa besar. Ataupun dalam bab wasiat. Dalam bab wasiat, dia kata macam mana? Oh, masa dulu si ayah, si ibu ni pernah mewasiatkan pada saya kalau dia nak meninggal dunia nanti, harta-harta sekian dia nak bagi kepada anak saya contohnya kan. Saksinya ni ada 2-3 orang ni. Padahal saksi tu dia dah berpakat awal dah. Benda tak betul pun. Kenapa orang buat kesaksian palsu ni? Ada 2 sebab dia. Yang pertama nak meraih manfaat, nak meraih keuntungan. Yang kedua nak menolak mudarat. Orang sanggup memberikan penyaksian palsu, 2 ni lah biasanya. Nak dapatkan keuntungan dan yang keduanya nak menolak kemudaratan. Itulah menjadikan orang yang berani untuk memberi penyaksian palsu walaupun atas nama Allah sekali. Walaupun dia sebut wallahi, watallahi, wabillahi, saya memberi saksi sekian, saya menjadi saksi. Padahal itu adalah benda yang palsu. Maka besarnya dosa besar dalam bab penyaksian palsu ni disamakan dengan dosa syirik. Subhanallah. Itu dalil yang kedua daripada hadis. Kemudian dalil yang ketiga, kita tidak huraikan terlalu panjang sebab ada beberapa dalil lagi yang kita nak baca insya-Allah. Dalil yang ketiga,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalam Al-Quran, dalil Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qawlaz zur. Surah Al-Hajj ayat yang ke-20, maksudnya, maka jauhilah kekotoran syirik yang disebabkan oleh penyembahan berhala dan jauhilah perkataan yang dusta dengan memberikan penyaksian palsu. Allah samakan lagi. Tadi dalil daripada Al-Quran yang menyamakan penyaksian palsu dengan syirik. Dan ini pula dalil daripada hadis yang daripada Quran yang menyamakan dosa menyembah berhala itu dengan dosa memberikan penyaksian palsu. Qaulazur. Qaulazur ni maknanya kata-kata yang palsu di dalam nak meraih keuntungan ataupun nak menolak kemudaratan yang sedangkan itu adalah benda yang direka-reka sahaja. Maknanya besarnya dosa syahadatuz zur, penyaksian palsu ini. Muka surat 84 daripada kitab kita. Kita tengok. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang lain. Surat 84. Hadis ni riwayat Al-Hakim. Kata Nabi SAW, La tazulu qadam syahid zur yawmal qiyamah hatta tajiba lahun nar. Masya Allah. Tidak akan berganjak dua kaki pemberi kesaksian palsu pada hari kiamat sehinggalah neraka dahulu menjadi balasan yang wajib baginya. Masya Allah. Di hari akhirat kelak, kaki orang yang memberikan penyaksian palsu ini tidak akan bergerak untuk masuk syurga. Takkan. Melainkan wajib baginya untuk masuk neraka dulu. Kena salai dulu, kena pusing-pusing dalam neraka dulu, kena panggang dulu. Habis dosa dia, salah satunya dosa kerana memberikan penyaksian palsu, barulah dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Sebab apa? Yang pertamanya kerana dosa memberikan penyaksian palsu ini dia melibatkan dosa sesama manusia. Dosa sesama manusia. Manusia yang lain oleh kerana penyaksian palsu itu dia dizalimi. Dia dizalimi kerana saksi palsu itu. Benda yang tidak dia buat, orang kata dia buat. Benda yang dia buat, orang kata dia tidak buat. Dia lebih teruk daripada fitnah lagi, penyaksian palsu ni. Sebab orang akan salah pandang pada dia sebab saksi ada. Dan saksi yang datang pula memberikan penyaksian yang palsu menyebabkan dia terzalimi. Sebab itu kata Nabi SAW, tidak akan berganjak kaki orang yang memberikan penyaksian palsu, berganjak nak masuk syurga takkan. Melainkan wajib baginya akan dimasukkan ke dalam neraka dah. Sebab itu kita kena banyak berdoa agar perkataan kita ini Allah Ta'ala kurniakan perkataan yang benar. Perkataan yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami manakah yang benar supaya kami boleh mengikuti kebenaran tersebut. Dan kurniakanlah kepada kami dengan ditunjukkan manakah yang batil supaya kami dapat menjauhi yang batil tersebut. Ini nikmat sebenarnya. Kita mampu berkata benar, kita mampu yang tidak betul kita katakan tidak betul, yang benar kita katakan benar. Ini satu nikmat dari hidup kita supaya kita tidak menzalimi orang. Kerana kalau dikatakan yang batil itu betul, yang betul itu batil, maka akan ada pihak yang terzalimi, maka ia termasuk daripada ancaman Nabi
hatta tajiba lahun nar, sehingga kan wajib bagi orang yang memberikan penyaksian palsu ini dimasukkan dalam neraka. Itu dalil daripada hadis. Kemudian kata Imam Az-Zahabi, aku berkata, pemberi kesaksian palsu telah melakukan beberapa dosa besar. Sebab apa orang memberikan penyaksian palsu ni besar sangat dosa dia? Kita tengok. Yang pertama, orang yang memberikan penyaksian palsu dia telah melakukan pembohongan. Dia bohong. Bohong tu dosa besar dah. Tetapi penyaksian palsu tu menyebabkan dia menindas dan menzalimi orang lain. Itu sangat-sangat zalim. Dan dia melakukan tuduhan palsu sedangkan Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Surah Ghafir ayat yang ke-28. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang yang melampaui batas lagi pendusta. Orang yang melampaui batas dan orang yang melakukan ucapan dusta, dia tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup ni kita cari hidayah, kita cari huda, petunjuk. Betul tak? Kita selalu mintakan dalam satu doa, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya Allah, berikanlah kepada saya hidayah dan petunjuk, wat-tuqa, ketakwaan, wal-afafa, terhindar daripada melakukan maksiat, wal-ghina, kekayaan jiwa. Sedangkan Allah sebut, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Orang yang memberikan penyaksian palsu, berdusta, berbohong, melampaui batas, Allah Ta'ala tidak akan bagi petunjuk kepada dia. Maka kalau kita berkata benar, Allah akan tunjukkan kepada kita jalan kebenaran. Maka banyak-banyaklah kita berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in laisal khiyanata wal kadhib. Seorang mukmin diciptakan dengan segala tabiat kecuali khianat dan dusta. Orang beriman ni sepatutnya macam mana? Dia tidak ada dua sifat. Yang pertama, khianat. Khianat ni depan lain, belakang lain. Dia tipu-tipu. Dia depan tu Allahu Akbar, senyum manis hello, tapi belakang dia bantai, dia jatuhkan. Itu khianat. Yang kedua, dusta, menipu. Itu bukan sifat ataupun ciri orang-orang yang beriman. Moga-moga Allah jauhi diri kita daripada sifat khianat. Lawan sifat khianat itu adalah amanah. Dan menjauhi diri kita daripada sifat dusta, dan lawan bagi sifat dusta itu adalah hak, benar. Dua itu ciri orang beriman. Siddiq, benar, amanah, sifat amanah. Dan itulah sifat Nabi SAW, siddiq, amanah. Yang kedua, kenapakah orang yang memberikan penyaksian palsu ini dosanya besar? Yang keduanya, kerana dia telah menzalimi orang yang dipersaksikan. Dia buat zalim pada orang. Sehingga ke tahap mengambil harta, kehormatan dan nyawanya melalui kesaksian palsu itu. Subhanallah. Sebab itu, ketika di mahkamah, bila hakim memanggil saksi-saksi terhadap sesuatu kes ataupun tuduhan, dia meminta kepada orang yang menjadi saksi itu melafazkan kalimah
wallahi watallahi wabillahi, seluruh ucapanku ini adalah ucapan yang benar, dan orang yang memberi penyaksian itu akan menyebut wallahu ala ma aqulu syahid, dan Allah yang akan menjadi saksi atas apa yang aku perkatakan. Sebab kata-katanya itu, kata-kata saksi itu, dia ada efek kepada hukuman yang akan dijatuhkan nanti. Dan hukuman itu akan melibatkan sama ada harta, maruah, kehormatan, hatta nyawanya sekali, berdasarkan pada penyaksian dia. Kalau dia memberi keterangan dan penyaksian yang palsu, maka kesaksian yang palsu itu akan menzalimi orang yang dia persaksikan. Sebab itu diletakkan saksi terhadap ucapannya itu adalah Allah. Dan kalau dia berdusta atas nama Allah, memang betul lah layak untuk Allah campurkan orang yang memberikan penyaksian palsu ini masuk ke dalam neraka. Sebab dia menggunakan nama Allah dengan memberikan penyaksian palsu tadi. Itu yang kedua. Sebab apa dia dosa besar? Kerana dia buat zalim pada orang. Yang ketiga, dia menzalimi orang yang diberi kesaksian dengan cara memberinya harta haram. Lalu dia menerimanya dengan sebab pengakuan palsu itu. Maka wajibnya bagi dirinya api neraka. Sebab apa? Sebab dia terima wang haram. Dia diupah dah. Kalau awak kata demikian-demikian, awak berikan saksi yang demikian, saksi yang salah, saksi palsu, ini ambil sebagai upah pada awak. Dan upah itu adalah haram. Maka sebab apa memberikan kesaksian palsu itu dosa besar? Kerana dia termasuk daripada makan haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qadaitu lahu min mali akhihi bighairi haqqin fala ya'khudhu fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Muka surat 85 dalam kitab kita. Sesiapa yang aku putuskan sesuatu daripada urusan harta saudaranya tanpa hak, maka janganlah dia mengambilnya, kerana aku sedang memberinya satu bahagian daripada api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa-siapa yang orang ulur pada dia dalam bab urusan saudaranya yang lain, dan orang ulur sama ada duit ke ataupun dalam bentuk apa-apa harta ke, dia tidak layak terima tanpa hak benda tu. Jangan ambil, Rasulullah sebut, jangan ambil. Kalau tidak ada hak, jangan ambil harta tersebut, kerana kalau dia ambil harta tadi, dia sebenarnya hakikat bukan mengambil harta, tetapi dia mengambil satu potong daripada bahagian api neraka kelak. Subhanallah. Kadang-kadang orang sanggup menipu, berbohong, khianat, dusta, memberi keterangan palsu. Kadang-kadang nak meraih manfaat yang sedikit, nak mendapat keuntungan yang secepis, sanggup menipu, berbohong, hatta sehingga memberikan kesaksian palsu. Sedangkan tanpa dia sedar, yang dia ambil itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hartanya, tetapi yang dia ambil itu qita'atan minan nar, potongan daripada api neraka kelak. Banyak-banyaklah kita berdoa Allah memberi kepada kita rasa cukup dengan yang halal, supaya kita dapat menjauhi benda-benda yang haram, tidak terliur untuk mengambil yang haram. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini doa yang selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkan. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal agar kami dapat menjauhi daripada mengambil yang haram. Sebab orang yang mengambil yang haram itu, yang mengambil bighairi haqqin, tanpa hak,
dia bukan mengambil harta sebenarnya, tetapi dia mengambil qita'atan minan nar, bahagian daripada api neraka. Kemudian kita lanjutkan. Yang keempat, kenapakah memberikan kesaksian palsu itu termasuk daripada dosa besar? Alasan yang keempatnya kerana dia telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan dipelihara Allah ke atasnya dari sudut harta, darah dan kehormatannya. Sebab apa memberikan penyaksian palsu tu dosa besar? Sedangkan dia telah melakukan perbuatan yang sangat dimarahi Allah, iaitu dia menghalalkan sesuatu yang Allah haram. Ini pantang betul. Allah pantang. Benda yang Allah haramkan, manusia bermudah-mudahan lalu menghalalkan. Buat je. Sedangkan benda tu benda yang Allah sangat-sangat tegakkan. Dia haram, tapi dia buat tu macam benda tu halal. Maka penyaksian palsu termasuk daripada dosa besar tadi kerana dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Dan Allah Ta'ala perintahkan suruh kita ni jaga harta orang lain. Tak ambil harta orang. Tidak menumpahkan darah orang. Dan menjaga kehormatan orang. Tetapi dengan kesaksian palsu itu menyebabkan harta orang lain diambil, darahnya ditumpahkan, bahkan maruah dan kehormatannya tercalah. Kadang-kadang ada orang, dia bermudah-mudahan sangat menuduh sekian-sekian. Oh, orang ni buat dosa ni, orang ni buat maksiat ni, orang ni melakukan sekian ni. Awak ada saksi ke? Ada, kata dia. Mana saksi? Tak jumpa dah. Tak tahulah. Ataupun yang dia cakap tu sendiri pun benda yang tak betul. Dia hanya dengar-dengar sahaja orang cakap. Padahal benda tu fitnah. Itu juga termasuk daripada menyebabkan kehormatan orang lain tu tercalat. Dia termasuk daripada dosa besar. Oh, saya pernah dengar orang ni buat sekian-sekian ni. Orang ni buat ni. Padahal dia dengar je. Dia memberikan penyaksian palsu dengan khabar-khabar angin tadi. Sebab tu Rasulullah cukup marah di dalam menyebarkan qila wa qala, iaitu kata-kata yang khabar angin, tidak ada kesahihan daripada fakta yang disebutkan tadi. Rasulullah cukup pantang dengan perkara yang khabar angin, lebih-lebih lagi melibatkan maruah orang lain. Kata Nabi SAW, muka surat 85. Kullu muslimi ala muslimi haramun maluhu wa damuhu wa irduhu. Haram ke atas setiap muslim, atas muslim yang lain pada hartanya, darahnya dan kehormatannya. Riwayat Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maksudnya, setiap muslim ada hak ke atas muslim yang lain untuk dia jaga. Apa dia? Kita perlu jaga harta orang lain. Perlu jaga darahnya daripada ditumpahkan. Dan yang ketiga, kita perlu jaga kehormatan dia. Jaga maruah dia daripada dicalarkan. Kita kena bela. Kalau kita dengar orang lain mengata pasal benda orang lain yang tidak betul ataupun tidak sahih maklumatnya, kita kena nyatakan kebenaran. Apa yang awak cakap tu tak betul tu. Salah tu. Kerana apa? Tanggungjawab muslim pada muslim yang lain. 3, jaga harta dia, darah dia dan kehormatan dia. Kemudian hadis yang terakhir pada dosa besar yang ke-16 ni, baginda bersabda lagi, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair al-isyraku billah wa 'uququl walidain wa qaulaz zur wa syahadatul zur fama zala yuqarriruha hatta qulna laitahu sakat. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, hadis ni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maukah aku khabarkan kepada kamu tentang sebesar-besar dosa? Rasulullah tanya sahabat, awak nak tahu tak the biggest one? Dosa besar antara yang
paling besar. Apa dia antara dosa-dosa yang terbesar ni? Kemudian Rasulullah bagi tahulah, dosa yang terbesar itu adalah syirik kepada Allah. Itu nombor satu lah pastinya. Yang kedua, derhaka kepada ibu bapa. Yang ketiga, qaulaz zur, kata-kata dusta ataupun saksi dusta. Yang ni yang kita nak garis bawahkan. Wa syahadatu zur, dan pengakuan palsu. Mengaku benda tu hak dia, padahal bukan hak dia. Pengakuan palsu. Itu juga termasuk daripada dosa besar. Para sahabat berkata, baginda sentiasa mengulanginya berkali-kali sehingga kami mengatakan dalam hati, muka surat 86, dalam hati kami sendiri, mudah-mudahan baginda tidak menyebutnya lagi. Rasulullah dia pesan benda ni banyak kali. Sahabat dah tahu dah apa dia dosa-dosa yang besar tu. Kata sahabat, banyak kali dah kami dengar ni. Mudah-mudahan Rasulullah tak ulang lagi lah. Sebab apa, kami dah banyak kali dah dengar perkara tersebut. Kenapa Rasulullah ulang banyak kali? Nak menunjukkan pentingnya perkara ni kita ingat sungguh-sungguh. Apa dia? Jangan syirik pada Allah, jangan derhaka, jangan berkata dusta, dan jangan membuat pengakuan palsu. Itu dosa besar yang ke-16. Moga Allah jagalah diri kita, insyaAllah. Kemudian, kita ambil lah satu lagi dosa besar pada pagi ni lah. InsyaAllah ada masa lagi ni. Dosa besar yang ke-17. Ini dosa, maaf sebut, sekadar perbincangan atau majlis ilmu. Oleh kerana ada dalam kitab kita ni, kita baca jugalah. Dosa besar yang ke-17 iaitu liwat. Liwat ni kalau dia termasuk daripada dosa besar sebenarnya. Kita tengok beberapa dalilnya lah, insyaAllah. Dosa besar yang ke-17 dalam bab liwat. Allah telah menceritakan kepada kita kisah kaum Nabi Lut dalam banyak tempat dalam kitabnya yang mulia, iaitu dalam Quran. Dan dia telah membinasakan mereka disebabkan perbuatan keji itu. Maknanya sama-sama lelaki. Seluruh ulama Islam daripada kalangan sejarawan perbandingan agama bersepakat bahawa liwat adalah termasuk daripada dosa besar. Kalau kita gunakan istilah G. Kan dia ada akronim 4 perkataan tu, L, G, B, T kan. Kalau L, lesbian, G, gay, kalau B tu bisexual, dua-dua jenis. Kalau satu lagi transgender, T transgender, iaitu keterampilan berlawan dengan jantina. Adakah ia berlaku pada hari ini? Tidak. Kes ataupun yang melibatkan LGBT ni, terutamanya liwat, ia telah berlaku sejak dulu lagi. Pada zaman siapa? Salah satu nabinya iaitu Nabi Lut alaihissalam. Kaumnya ini melakukan perbuatan liwat dalam keadaan berleluasa perkara ni. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, muka surat 87 tu kita baca dalil dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atatuna adh-dhukrana minal 'alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun. Surah Asy-Syu'ara ayat 165 hingga 166. Patutkah kamu melakukan hubungan jenis dengan lelaki dalam kalangan manusia? Dia kahwin sama-sama lelaki. Dan benda ni hakikat sebenarnya pada hari ni pun ada negara yang mengiktiraf dan membenarkan perkahwinan sejenis. Boleh awak nak nikah sama-sama puan ke, awak nak nikah sama-sama lelaki ke, undang-undang membenarkan atas dasar itu adalah hak peribadi. Hak peribadi. Kerajaan tak boleh campur, tak boleh marah. Sebab itu dia ada satu bendera lah yang melambangkan perjuangan mereka ni,
iaitu nak nikah sama-sama lelaki, nikah sama-sama puan, dia ada bendera pelangi. Maknanya kita kena meraihkan bagi mereka. Kita kena raihkan kepelbagaian ini. Maka kita kena tegakkan benda ni adalah satu kemurkaan Allah yang sangat murka kepada orang yang melakukan perbuatan LGBT ataupun homoseksual ini. Allah sebut, patutkah kamu melakukan hubungan jenis dengan lelaki dalam kalangan manusia dan meninggalkan apa yang Allah ciptakan yang halal, iaitu hubungan yang halal daripada isteri-isteri kamu. Kamu orang-orang yang bersalah, bahkan ialah kaum yang melampaui batas, kerana itu adalah perbuatan kebanyakan haiwan. Surah Al-Baqarah ayat 165 hingga 166. Para jemaah sekalian, kaum Nabi Lut alaihi salam dia melakukan perbuatan demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Nabi Lut ini dengan Allah menghantarkan satu suara tempikan dan hempukan yang amat kuat. Hempukan tu menyebabkan seluruh umat Nabi Lut yang melakukan satu perkampungan. Dia ada di Jordan, tempat kaum Nabi Lut ni di Jordan. Dia ada satu perkampungan tu, perkampungan Sodom, kaum Sodom. Sodom ni Allah hempuk kaum Sodom ni di laut mati lah, di Jordan ni, menyebabkan mereka ini mati dalam keadaan yang cukup dahsyat sekali, dan Allah hempuk perkampungan tersebut menyebabkan kawasan itu terbentuknya laut. Dihempuk dengan kuat ni menyebabkan kawasan di laut mati adalah kawasan yang paling rendah daripada aras laut. Sea level laut mati itu dia berada di bawah paras laut, kedudukan yang paling dalam, iaitu dia terperosok ke bawah sebanyak 423 meter daripada aras laut. Nak menunjukkan hempakan yang cukup kuat. Dan hempakan itulah menyebabkan hari ini kalau kita pergi ke sana, kita pergi tu untuk mengambil ibrah dan pengajaran saja, menyebabkan tidak ada lagi kehidupan yang boleh hidup di laut mati tersebut. Sebab itu dia dikenali dengan laut mati, kerana siapa-siapa je yang apa-apa hidupan yang berada di dalam lautan mati tersebut, dia akan mati kerana kandungan garamnya yang sangat tinggi kawasan tersebut. Itu satu perkampungan yang didiami oleh kaum Nabi Lut, kaum Sodom, yang melakukan perbuatan liwat tadi dalam keadaan cukup berleluasa. Itu Allah sebut dia akan mengundang murka Allah. Kemudian kita baca lagi muka surat 87, sikit lagi kita habiskan. Liwat lebih teruk dan buruk daripada zina. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sabda Nabi riwayat Imam Tirmizi, uqtulul fa'ila wal maf'ul. Bunuhlah pelaku liwat dan orang yang rela diperlakukan dengan perbuatan itu. Hadisnya hasan. Rasulullah suruh bunuh. Tapi kita di Malaysia ni tak adalah sampai undang-undang demikian. Kalau buat begitu memang habis bising lah. Orang yang perjuangkan hak, suhakam, bagai-bagai ni, bising, oh tak boleh, itu hak dia. Hak apa dia tu? Menyebabkan rosak habis masyarakat. Muka surat 88 ada dua lagi hadis kita habiskan. Diriwayatkan daripada baginda lagi sabdanya, la'anallahu man amila amala qaumi lutin. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Riwayat Ibnu Hibban daripada Ibnu Abbas, sanad hadis ini juga hasan. Allah laknat, jauh daripada rahmat Allah. Dan kalau Allah turunkan bala, maka menyebabkan orang yang beriman pun kita bimbang akan terkena bala yang diturunkan kepada kelompok yang melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan last sekali dalil daripada hadis riwayat Imam At-Tabrani. Ibnu Abbas berkata, hukuman orang yang melakukan perbuatan liwat dicari tempat yang paling tinggi dalam sebuah kampung,
kemudian campurlah dia dari atas, kemudian dilontarkan pula batu ke atas. Subhanallah. Lempar batu pula. Cari tempat paling tinggi, capuk dia, biar dia jatuh, kemudian lempar batu, rejam pula. Nak memberi pengajaran. Perbuatan ni sangat dimurkai, bukan saja oleh Allah, tetapi tidak disukai dan dibenci oleh manusia. Diriwayatkan daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sihaqun nisa zina bainahun. Hubungan sejenis antara wanita lesbian termasuk daripada perbuatan zina sesama mereka. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah Ta'ala pelihara diri kita dan zuriat keturunan kita daripada perbuatan-perbuatan ini. Amin ya rabbal alamin. Last sekali kita tunggu ke surat 88 sebut. Menurut mazhab Syafi'i, hukuman had bagi peliwat adalah sama seperti hukuman had bagi penzina. Ijma' ulama pula menegaskan sesiapa yang melakukannya terhadap hamba, dia turut dikira sebagai perbuatan liwat serta berdosa besar. Ala kulli halnya, ia termasuk daripada dosa besar dan dihukum dengan hukuman sebagaimana orang yang melakukan zina, iaitu disebat sebanyak 100 kali sebatan. Wallahu alam. Alhamdulillah, pada pagi ini kita selesai bacaan dua daripada dosa besar yang ke-16 dan dosa besar yang ke-17. InsyaAllah pada pertemuan yang ke-13 minggu hadapan, kita akan masuk pada perbincangan dosa besar yang ke-18, iaitu menuduh wanita yang beriman yang telah berkahwin melakukan perbuatan zina. Dia wanita beriman tapi dituduh melakukan perbuatan yang tidak baik, hendaklah didatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak, dia ada implikasi tertentu yang perlu dia lakukan. Suami perlu melafaz li'an sebagai contoh kan. Sebab melakukan tuduhan kepada isteri yang baik tetapi tidak mengakui. Dia katakan suami saya ni buat isteri saya ni dia mengandung bukan anak saya. Ada efek dia. Dia perlu melakukan sumpah laknat dan sebagainya. Ini kita akan terangkan pada pertemuan kita minggu akan datang, insya-Allah. Jadi saya rasa sekali itu saja pertemuan kita pada pagi ini. Kesempatan lain kita akan baca pula cabang iman yang seterusnya. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Puan Moderator. Dipersilakan. Okay, baik. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan al-fadhil Ustazah Wan Abdul Halim mengenai yang merupakan pegawai lewat Islam, agama Islam yang perbincangan topik kita pada pagi ini, itu kesaksian palsu ini yang merupakan kezaliman yang mencemarkan maruah, kehormatan, harta dan nyawa orang yang dizalimi, yang merupakan kezaliman yang nyata. Moga Allah lindungi kita dari sikap dusta ini. Dan juga perkongsian ilmu mengenai liwat yang merupakan perbuatan liwat lebih teruk dan buruk daripada zina, sehingga kan tiada lagi kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala pada mereka sehinggalah mereka bertaubat. Dan jelaslah sekali bahawa undang-undang Allah itu sangatlah adil, teliti dan lagi sempurna. Dan akhir kata, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita daripada melakukan dosa-dosa besar ini, dan semoga kita tergolong dalam kalangan hamba-hambanya yang berjaya dunia dan akhirat. Dan saya serahkan kembali pada Ustaz lah untuk tutup, tangguhkan dulu topik perbincangan ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua, bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.